Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Tiada kes baru telah disahkan jangkitan COVID-19 hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kekal 138 orang. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 bersama Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi petang tadi. Jelas Menteri Kesihatan lagi, satu kes aktif disahkan sembuh hari ini menjadikan jumlah keseluruhan pesakit yang telah sembuh dan dibenarkan pulang ke rumah kepada 116 orang. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini, Isnin, 26 Syakban 1441 Hijrah, bersamaan dengan 20 April 2020 Masehi, Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua, tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 yang disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 138 orang. Sementara itu, satu kes aktif telah disahkan sembuh dari COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh pada 116 orang. Ini membawa jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan pada ketika ini kepada 21 kes. Daripada jumlah tersebut, dua daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga seramai 138 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah sebanyak 2,408 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 161 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 11,633 ujian. Mengenai dengan kes yang telah sembuh tetapi didapati positif semasa pemeriksaan susulan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa tidak ada kes sedemikian telah dikesan pada hari ini. Jumlah keseluruhan kes yang sedemikian pada masa ini ialah kekal sebanyak 18 orang, di mana 13 orang masih menjalani pemeriksaan dan ujian lanjut. Setakat 7 April 2020, sebanyak 1,001 ujian COVID-19 rambang bagi tujuan surveillance telah dijalankan kepada pekerja warga asing yang mana keputusannya adalah semua negatif. Di samping itu, sebagai langkah berjaga-jaga, bermula 16 April 2020, Kementerian Kesihatan juga telah menjalankan ujian COVID-19 kepada bantuan-bantuan di dalam semua institusi penjara dan penghuni pusat pemulihan al-Islah, termasuk bagi mereka yang baru masuk ke fasiliti-fasiliti tersebut bagi tujuan surveillance. Setakat ini, Alhamdulillah, semua keputusan ujian adalah negatif. Pihak Kementerian Kesihatan akan meneruskan ujian surveillance seperti ini dari semasa ke semasa. Seterusnya, berikutan dengan kenyataan semalam mengenai larangan untuk membuat aktiviti yang melibatkan perkumpulan ramai di tempat-tempat awam, terutama sekali di taman dan hutan rekreasi, pantai-pantai dan tasik-tasik. Kementerian Kesihatan ingin menjelaskan bahawa pihak Kementerian Kesihatan tidak ada halangan bagi orang ramai untuk mengunjungi tempat-tempat beriadah tersebut. Akan tetapi, orang ramai hendaklah mematuhi segala arahan-arahan dan nasihat pihak kerajaan. Ini termasuklah mempraktikkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang sekeliling dan tidak membuat kegiatan secara berkumpulan ramai. Orang ramai perlu melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan memudayakan langkah-langkah pencegahan seperti tidak mengunjungi tempat-tempat riadah jika merasa kurang sihat, mengelakkan daripada berkumpul atau melepak
sebelum, semasa dan sesudah membuat kegiatan fizikal serta segera beredar setelah selesai, dan mengamalkan kebersihan diri dan persekitaran serta mengamalkan etika batuk dan bersin yang betul. Sementara itu, Menteri Hal Ehwal Agama dalam sidang media memaklumkan mengenai perlanjutan penutupan sementara masjid, surau dan balai ibadah seluruh negara bagi minggu ke-6 yang dilanjutkan lagi selama seminggu bermula esok sehingga 27 April 2020. Pada menjunjung tidah perkenan ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzuddin Wad Daulah Ibn Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Agama ingin mengumumkan bahawa oleh kerana masih ada kekhawatiran mengenai bahaya jangkitan COVID-19 di negara kita, maka penutupan sementara masjid, surau dan balai-balai ibadat seluruh negara yang akan berakhir pada waktu Isya malam ini 27 Syakban 1441 Hijrah bersamaan dengan 20 April tahun 2020 Masihi adalah dilanjutkan lagi selama 1 minggu mulai hari Selasa esok 27 Syakban 1441 Hijrah bersamaan 21 April tahun 2020 Masihi hingga hari Isnin 5 hari bulan Ramadan 1441 Hijrah bersamaan 27 April 2020 Masihi. Ketetapan penutupan sementara ini dibuat dalam mesyuarat khas Majlis Ugama Islam Brunei pada hari Sabtu 24 Syakban yang lalu bersamaan dengan 18 April berdasarkan keterangan daripada Kementerian Kesihatan berhubung dengan keperluan meneruskan langkah-langkah membendung penularan jangkitan wabak COVID-19 dan berpendukan juga kepada hukum syarak mengenainya sebagaimana yang difatwakan dalam Fatwa Mufti Kerajaan Bilangan 2 2020. Penutupan sementara berturut-turut seminggu ini termasuk hari-hari pertama bulan Ramadan yang mana masjid, surau dan balai-balai ibadat lazimnya akan menganjurkan sembahyang sunat tarawih berjamaah dan bertadarus membaca Al-Quran. Perkara ini adalah sangat signifikan pada menyemarakkan malam-malam Ramadan dengan amal ibadat dan kebajikan. Walau bagaimanapun, Majlis Ugama Islam Brunei memutuskan supaya orang ramai mengadakannya di rumah masing-masing di kalangan keluarga sahaja, yang mana dalam hubungan ini orang ramai hendaklah mematuhi garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan baru-baru ini, iaitu Guidelines on Mass Gathering, Social Events, Meeting or Training Session yang bertarikh pada 18 April yang lalu. Dalam kenyataan yang media yang sama, Menteri Hal Ehwal Agama juga memaklumkan penutupan sementara masjid, surau dan balai-balai ibadat adalah sebahagian daripada langkah penting bagi menghindari bahaya wabak COVID-19. Sesungguhnya penutupan sementara yang sudah masuk minggu ke-6 ini adalah sangat berat dirasakan. Tambahan pula menjelang bulan Ramadan. Namun demikian, kita sedia memahami bahawa penutupan sementara masjid, surau dan balai-balai ibadat adalah sebahagian daripada langkah-langkah penting yang sedang dikuatkuasakan dalam erti kata dalam usaha menghindari bahaya COVID-19 dan sekaligus untuk memelihara keselamatan, kesejahteraan dan kebajikan kita sekalian di negara ini. Maka seterusnya dalam rasa terkilan, tentu sebahagian kita yang memang ahli masjid, ahli ibadat, dalam keadaan masjid ditutup, terutama sekali dalam bulan Ramadan, akan merasa terkilan, merasa hampa, sedih,
bahkan kecewa dengan sebab tidak dapat beribadat di masjid pada masa ini dalam suasana sekarang ini. Maka sukacita saya mengajak untuk mengambil panduan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Yang maksudnya, apabila seorang hamba itu sakit atau bermusafir, akan ditulis buat dirinya ganjaran sama seperti yang diamalkannya semasa bermukim atau sihat. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari menghuraikan hadis ini sebagai bermaksud ditujukan bagi hak mereka yang melakukan ketaatan lalu terhalang dari melakukannya. Dalam konteks kita sekarang ialah kita sebagai orang yang ahli masjid, ahli ibadat, taat melakukan perintah-perintah Allah, lalu terhalang dari melakukannya ke masjid, di masjid seperti mana biasa, maka janganlah kecewa. Kerana berdasarkan kepada hadis ini, dia seolah-olah tidak dapat pergi itu kerana terhalang itu adalah tidak menghalangnya daripada mendapat pahala yang sama, seolah-olah dia pergi ke masjid dan melaksanakan kebiasaan-kebiasaannya, ketaatan-ketaannya itu. Maka sewajarnya lah kita bersabar. Kita banyakkan ikhtiar, mendukung ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan secara bersama. Di samping itu melakukan ikhtiar secara pribadi dan keluarga. Sambil itu kita meningkatkan semangat yang paling penting, meningkatkan semangat mematuhi arahan-arahan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkuasa, terutama daripada pihak berkenaan kesihatan. Semua ini adalah demi kepentingan kita bersama. Semoga dengan kesabaran kita itu Allah Ta'ala telah menunjukkan semacam ujian kepada kita dan kita tabah menghadapinya dengan waras, menghadapinya dengan ikhtiar, di samping berdoa kepadanya, tidak melepaskan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yakin bahawa dengan itu kita akan mendapat rahmat Allah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita akan segera keluar daripada wabak yang sedang melanda dunia dan juga negara kita pada masa ini, insya-Allah. Berikutan dengan imej yang tular sejak 18 April lalu mengenai barang-barang di pejabat pos di kawasan negara jiran yang dikabarkan milik para pembeli dari negara ini, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menjelaskan mengenai penyelesaiannya. Hasil daripada perundingan dua hala antara Jabatan Perkhidmatan Pos Negara Brunei Darussalam dan Pos Malaysia. Pos Malaysia telah memberikan kebenaran kepada Jabatan Perkhidmatan Pos selaku wakil bagi pengambilan barang di Pos Miri dan Pos Limbang bagi penerima-penerima yang berada di negara Brunei Darussalam. Sehubungan dengan ini, mana-mana pihak yang ingin menerima barangan mereka melalui Jabatan Perkhidmatan Pos bolehlah mengisikan satu borang deklarasi di laman web www.post.gov.bn/parcel. Barang-barang ini akan diproses melalui Pusat Memproses Mail dan Bungkusan MPC di Lapangan Terbang Lama Berakas. Dalam hal ini, bagi memudahkan proses penghantaran dan penerimaan barangan yang dibeli secara online dari luar negara, orang ramai adalah disarankan untuk menggunakan alamat di negara Brunei Darussalam. InsyaAllah, barangan berkenaan akan dapat dikendalikan dengan sebaik mungkin.
Dalam kesempatan ini, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi juga ingin memaklumkan bahawa sehubungan dengan semua perkhidmatan-perkhidmatan penghantaran paket-paket kecil dan bungkusan-bungkusan, ianya akan dihantar terus ke rumah secara door-to-door delivery oleh Jabatan Perkhidmatan Pos. Bagi paket dan bungkusan yang memerlukan pengesahan dan kebenaran dari agensi-agensi berkenaan, seperti bagi pembayaran cukai, penghantaran terus ke rumah adalah tertakluk kepada persetujuan ataupun konsen daripada penerima. Untuk sebarang pertanyaan, orang ramai adalah dinasihatkan untuk menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan CSC Jabatan Perkhidmatan Pos di talian 238 0481 atau 8711 Saya ulangi, 8711 002 melalui WhatsApp atau melalui email iaitu cscpost@post.gov.bn. Mengenai dengan perubahan di dalam proses perkhidmatan di Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan dalam jangka masa 2 minggu kebelakangan, beberapa inisiatif telah pun dimkayahkan bagi mengurangkan kesesakan pengunjung ke kaunter JPD dan cawangan JPD, termasuk peningkatan penggunaan perkhidmatan online Pay and Collect dan talian Darussalam 123. Walau bagaimanapun, memang diakui masih terdapat kekurangan khususnya dalam memastikan keselesaan orang awam termasuklah jua melalui satu percubaan untuk mengadakan perkhidmatan secara drive-thru di cawangan-cawangan JPD. Bagi pihak JPD dan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, saya ingin memohon maaf atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul daripadanya. Dalam hal ini juga, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi ingin mengambil kesempatan bagi merakamkan ucapan terima kasih kepada orang ramai atas kerjasama dan juga feedback, respon, pandangan yang telah diberikan setakat ini, khususnya termasuk membuat permohonan-permohonan bagi membaharui lesen memandu dan lesen kenderaan melalui atas talian ataupun online, yang mana telah pun menunjukkan perkembangan yang menggalakkan. Alhamdulillah, terdapat perkembangan yang menggalakkan, iaitu peningkatan purata mingguan dari 68 permohonan secara atas talian online kepada 351 permohonan, iaitu peningkatan sebanyak 5 kali ganda dari 21 hari bulan Mac 2020 daripada jumlah keseluruhan permohonan sebanyak kira-kira 1,000 hingga 2,000 permohonan sehari. Dalam hal ini juga, saya ingin memaklumkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Pos JPP dan juga Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi ingin mengongsikan di sini kepada orang ramai bahawa mengenai penyediaan sistem tempahan perjanjian bagi membaharui lesen kenderaan dan lesen memandu melalui aplikasi QUp, iaitu satu aplikasi sebagai nilai tambah ataupun value add services bagi membaharui lesen kenderaan dan lesen memandu melalui aplikasi QUp yang boleh dimuat turun melalui Apple App Store bagi pengguna iPhone dan juga Google Play Store bagi pengguna Android mulai hari ini 20 hari bulan April 2020 bersamaan dengan 26 Sya'ban 1441 Hijrah. Penyediaan sistem tempahan perjanjian bagi membaharui lesen kenderaan dan lesen memandu melalui aplikasi QUp ini adalah bagi keselesaan dan kemudahan orang ramai untuk membuat urusan sama ada di pusat memproses mail dan bungkusan, Jabatan Perkhidmatan Pos dan juga di Jabatan Pengangkutan Darat. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi juga menjelaskan mengenai gangguan bagi perkhidmatan internet disebabkan kerosakan kabel dasar laut. National Networks UNN melalui sistem kabel dasar laut Simiwi 3 sejak 23 hari bulan Februari 2020. Gangguan sistem kabel dasar laut Asia America Gateway ataupun AAG pada 2 April 2020 dan seterusnya gangguan terhadap sistem kabel dasar laut Southeast Asia Japan Cable System SJC pada 17 hari bulan April 2020
dan seterusnya lagi gangguan ditambah lagi dengan masalah yang terdapat pada sistem kabel Trans-Borneo Link yang selalunya digunakan oleh UNN untuk mempelbagaikan perolehan kapasiti. Selain negara Brunei Darussalam, situasi ini turut menjejaskan perkhidmatan internet di negara-negara serantau termasuk Malaysia, Vietnam, Singapura, Filipina dan Indian subkontinent. Bagi mengatasi isu peningkatan penggunaan internet, khususnya dengan bertambahnya orang ramai bertugas dari rumah dan pembelajaran diadakan atas talian, serta kesan kerosakan kabel dasar laut, kementerian ini telah difahamkan bahawa pihak UNN telah pun melaksanakan pengurusan aliran trafik bagi mengurangkan impak gangguan dan meningkatkan kapasiti tambahan pada sistem kabel yang berfungsi. Alhamdulillah, di samping itu, UNN juga telah bekerjasama dengan penyedia kabel dasar laut bagi memulihkan rangkaian perhubungan yang sedia ada, di mana kerja-kerja pemulihan dijangka siap pada jangka masa yang terdekat ini, insya-Allah. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi melalui pihak AITI akan terus memantau keadaan ini bagi memastikan perkhidmatan internet kepada pengguna-pengguna di negara ini tidak akan mengalami gangguan secara berterusan dan akan memaklumkan perkembangannya dari masa ke semasa. Dalam kesempatan ini, bagi pihak penyedia-penyedia perkhidmatan telekomunikasi di negara ini, pihak Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan juga pihak AITI ingin menasihatkan orang ramai supaya sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi masing-masing. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi juga memaklumkan mengenai yuran lesen tahunan yang dikenakan kepada setiap pengguna perkhidmatan selular mobile di negara yang ditiadakan bermula daripada 24 hari bulan Januari 2020. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi sukacita memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi bayaran Cellular Mobile Subscriber License CMSL fees, iaitu yuran lesen tahunan sebanyak RM25 yang dikenakan kepada setiap pengguna perkhidmatan selular mobile di negara Brunei Darussalam untuk ditiadakan bermula daripada 24 hari bulan Januari 2020. Penyediaan lesen tahunan ini adalah satu langkah positif yang diusahakan bersama oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC dan pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi AITI selaras dengan penyusunan semula struktur industri telekomunikasi di negara ini seperti yang telah dilaksanakan pada 24 hari bulan Januari 2020 yang lalu. Langkah ini adalah satu usaha dalam pembaharuan dasar ke arah menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara pintar ataupun smart nation. Langkah ini juga adalah bagi menjadikan perkhidmatan-perkhidmatan telekomunikasi lebih mudah dan mampu untuk dimiliki oleh orang ramai dan semua lapisan masyarakat dan seterusnya untuk meningkatkan tahap kesediaan masyarakat untuk mengguna pakai teknologi dan perkhidmatan digital yang baharu. Sehubungan ini, para pengguna yang lesen tahunan telefon bimbit mereka dikenakan pada dan selepas 24 hari bulan Januari 2020 dan yang telah membayar lesen berkenaan akan menerima bayaran semula iaitu refund lesen berkenaan. Pembayaran semula ini akan melibatkan pelanggan-pelanggan postpaid dan prepaid. Proses pembayaran semula insya-Allah akan bermula sebaik sahaja syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan melengkapkan urusan pentadbiran masing-masing. Bagi maklumat lanjut berkaitan peniadaan CMSL license dan proses pembayaran semula ini, orang ramai bolehlah melayari laman web AITI di www.aiti.gov.bn. Semasa bulan Ramadan, ada segelintir keluarga yang ingin menjemput imam tarawih peribadi di rumah masing-masing. Yang berhormat menjelaskan peraturan-peraturan mengenainya.
Yang ini adalah tertakluk kepada aturan yang ditetapkan, tidak melibatkan, artinya dalam kalangan keluarga serumah saja. Tapi seboleh-bolehnya, insya-Allah lah, orang Ketan yang penyembahyang, biasa sembahyang tarawih di masjid atau biasa sembahyang tarawih di mana-mana pun pada masa-masa yang lalu akan dapat melakukannya dengan tidak payah mengundang imam-imam dari luar. Kerana social distancing itu akan melibatkan pecah namanya sekarang tu. Rubuh tu, kalau kita ni sudah menjemput dari sana, mungkin kita ni akan menjemput lagi daripada yang lain-lain. Jadi kumpulan yang ditetapkan sekian-sekian dalam ruang yang luasnya sekian-sekian dengan peredaran udaranya yang cukup dan sebagainya akan susah dikawal, dan pada masa itu kita ni tidak lagi dapat mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan, dan itu suatu yang tidak wajar. Jadi baiklah kita ni berusaha sedapat mungkin akan melakukannya secara kekeluargaan di rumah masing-masing. Satu perjanjian telah dicapai di antara Jabatan Perkhidmatan Pos Negara Brunei Darussalam dan Pos Malaysia Miri dan Limbang bagi pengambilan barang para penerima yang berada di negara ini. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan perkara tersebut bagi menjawab isu pembawa barang atau runner. Jadinya ia dah menjadi satu isu tu, because the runners themselves, if they are not registered, they may not be allowed to go in and out. Perundingan telah pun dibuat di antara dua pihaknya. We're doing it to in a way G2G juga, in a way, melalui Jabatan Perkhidmatan Pos Ketan ni dengan Pos Malaysia. In fact, Pos Malaysia bahagian Semenanjung yang juga menjaga juga Pos Malaysia di bahagian Sarawak dan sebagainya. First, we need to identify the parcel satu dulu. The things satu, the items satu. Dan saya dimaklumkan kalau anda silap ada 3,000 lebih di parcel satu yang identified. But we have to yet to be confirmed whether they are all Bruneian juga, sebab bercampur. And apa yang kita ni lihat tular dalam media baru-baru ni, ada gambar melihatkan di pos Limbang ni orang. In fact, we are not even sure and confirm whether that's pos Limbang juga, first of all. Jadinya dari maklumat awal, based on perundingan dengan Pos Malaysia, we have identified at least 3,000 lebih, 3,800 plus parcels are available yang belum ada pengambilnya. So in this case, this is where Jabatan Perkhidmatan Pos sedang menyelaraskan. We are doing some arrangement di mana insyaAllah bagi mereka yang di Brunei ni yang ada barang-barangnya yang terlibat, that's why I said today, please come forward. Diberi tadi ada talian nombor dan email. Please come forward, and there is I think a borang online, insyaAllah, borang online to be filled up to declare and claim the item atau, so that Jabatan Perkhidmatan Pos akan menjadi the runner for on your behalf. Kalau diorang pun mau juga. That's why this is still a voluntary service. That means voluntary to the people, pembelian ni ataupun penerima barang-barang ni. It's up to them juga kalau diorang mau juga perkhidmatan pos ni. Tapi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi menasihatkan dan menyarankan is best to use this service juga, because satu ia teratur dan insyaAllah we are doing it through an established arrangement di antara Jabatan Perkhidmatan Pos dan Pos Malaysia Cawangan Sarawak. So in a way we'll be acting as the runner on that part. Menteri Kesihatan menjelaskan mengenai jumlah banduan dan penghuni di Al-Islah serta pekerja buruh yang menjalani ujian COVID-19. Lebih 1,000 lebih, yang labourer saja 1,000 seorang tadi. Okay. Labourer ni termasuk pekerja-pekerja buruh, labourer, dan yang bekerja macam cleaning services di salon-salon, okay, dan supermarket, okay, and various other department stores lah. Kehidupan penduduk serta ekonomi di seluruh dunia termasuk sektor makanan, pertanian dan perhutanan terjejas akibat COVID-19. Butirannya menyusul selepas ini.
Jemaah Menteri ASEAN mengenai Pertanian dan Perhutanan AMAF melahirkan kebimbangan berikutan penularan wabak COVID-19 yang menyebabkan kehidupan penduduk serta ekonomi di seluruh dunia termasuk sektor makanan, pertanian dan perhutanan terjejas. Justru AMAF menekankan kepentingan sektor-sektor makanan, pertanian dan perhutanan dan menggesa untuk memastikan penghasilan yang selamat dan bernutrisi akan terus disalurkan ke pasaran ASEAN semasa tempoh penularan virus tersebut. Dalam kenyataan AMAF berikutan, penularan virus COVID-19 bagi memastikan keselamatan makanan, keselamatan dan nutrisi makanan di ASEAN. Jemaah Menteri mengambil maklum mengenai impak COVID-19 terhadap kerjasama ASEAN dan dalam bidang makanan, pertanian dan perhutanan serta gangguan terhadap rantaian bekalan makanan di rantau ini. Sementara itu, dalam usaha menangani cabaran akibat penularan COVID-19 dan untuk memastikan bekalan makanan yang berdaya tahan, mencukupi, mampu milik, selamat dan bernutrisi yang memenuhi keperluan permakanan para penduduk ASEAN, AMAF bersetuju untuk mengesahkan semula komitmen dalam pelaksanaan kenyataan AMAF mengenai keselamatan makanan dan nutrisi untuk memperbaiki simpanan, pemeliharaan, pengangkutan dan teknologi-teknologi pengagihan serta infrastruktur untuk mengurangkan ketidakselamatan makanan, hilang nutrisi makanan dan pembaziran. Mengurangkan gangguan dalam rantaian bekalan makanan serantau dengan bekerja rapat untuk memastikan pasaran-pasaran terus terbuka dan pengangkutan produk-produk pertanian dan makanan dipermudahkan serta kuarantin atau langkah-langkah lain yang tidak dikenakan cukai tidak menjejaskan akses bebas produk-produk pertanian dan makanan di rantau ini. Memastikan laluan perdagangan terus terbuka termasuk melalui air, udara dan darat untuk memudahkan akses produk-produk pertanian dan makanan dan infrastruktur penting seperti lapangan-lapangan terbang dan pelabuhan-pelabuhan kekal dibuka untuk menyokong kedayantahanan dan integriti rantaian bekalan. Berdasarkan hak dan tanggungjawab di bawah Perjanjian Pertubuhan Perdagangan Sedunia WTO dan Perjanjian Perdagangan ASEAN bagi barangan A3 tidak dibenarkan mengenakan kawalan ekspor baharu, sekatan dan larangan serta cukai dan halangan bukan cukai. Berusaha untuk mengurangkan harga yang berlebihan, terutama kenaikan harga yang tinggi, memastikan makanan dan simpanan kecemasan yang mencukupi dan memberi makanan pasaran yang tepat pada masanya melalui pelaksanaan Sistem Maklumat Keselamatan Makanan ASEAN AFSIS yang berkesan dan simpanan beras kecemasan ASEAN Plus 3 APTA. Meneruskan usaha bagi pelaksanaan garis panduan ASEAN dalam meningkatkan pelaburan yang bertanggungjawab dalam pemakanan, pertanian dan perhutanan untuk meningkatkan ketahanan dan menyumbang kepada pengurangan serta adaptasi terhadap perubahan iklim, bencana alam dan sebagainya. Mengukuhkan usaha bersama AMAF dalam menyokong, memudahkan dan melaksanakan dasar keselamatan makanan ASEAN AFSP dan rangkaian kerja peraturan keselamatan makanan ASEAN untuk menyediakan hala tuju kepada badan-badan sektoral ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN dengan matlamat melindungi kesihatan para pengguna ASEAN, memastikan amalan yang adil dalam perdagangan makanan dan memudahkan pergerakan bebas produk-produk makanan yang selamat di ASEAN. Mengesahkan semula sokongan ke arah memastikan keselamatan makanan dengan bekerjasama di rantau ini, mengenal pasti kepentingan penilaian risiko dalam mengembangkan langkah-langkah keselamatan makanan berdasarkan bukti yang diselaraskan dengan sektor-sektor berkaitan. Kerjasama dengan sektor-sektor berkaitan ke arah mencapai keselamatan nutrisi yang bertahan untuk mengekalkan akses dan penggunaan bekalan nutrisi yang mencukupi bagi memastikan kehidupan yang sihat. Mengukuhkan peranan Lembaga Simpanan Keselamatan Makanan ASEAN AFSRB untuk menyediakan pertukaran maklumat berkala mengenai makanan kebangsaan dan dasar pertanian dan dasar stok serta pengeluaran, pengambilan dan program-program simpanan berkaitan komoditi makanan asas dalam kalangan negara anggota ASEAN.
melaksanakan penilaian berkala terhadap situasi makanan dan prospek dalam rantau ASEAN serta seluruh dunia termasuk perdagangan harga, kualiti dan stok komoditi makanan asas seperti beras, gandum dan gula melalui AFSRB sebagai tumpuan serta AFSIS dan APTA dalam menyelaraskan bersama kumpulan-kumpulan kerja di bawah SOM AMAF. AMAF menggesa negara-negara anggota ASEAN untuk melaksanakan langkah-langkah, projek-projek dan program-program yang bersesuaian di peringkat kebangsaan untuk memenuhi keperluan segera makanan penduduk ASEAN terutama bagi golongan yang mudah terjejas serta meningkatkan program perlindungan sosial negara-negara anggota ASEAN dan menyokong semua pihak berkepentingan termasuk petani kecil dan pengusaha mikro, kecil dan sederhana PMKS. Kementerian Kesihatan hari ini terus menerima sumbangan daripada beberapa pihak penderma di negara ini bagi membantu pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam khususnya Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19. AKK Design and Sparks Company Sendirian Berhad dan My Favourite Kopitiam menyumbangkan 2,000 keping pelindung muka yang diterima oleh Awang Haji Abdul Manap bin Osman, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. VHC Company pula menyumbangkan 135 helai tudung, Astel Engineering Sendirian Berhad dan Arzwanina Sendirian Berhad masing-masing menyumbangkan cek berjumlah RM5,000. Kesemua sumbangan diterima oleh Dayang Sufinah binti Haji Serudin, Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Kesihatan. Sementara itu, Rezkan Wasian Sendirian Berhad menyumbangkan 2,000 keping sungkup muka. Institution of Engineering and Technology IET Brunei Network pula menyumbangkan 4 set rak kasut. Zinet Technologies menyumbangkan 10 unit komputer dan Mangkuk Emas Trading Sendirian Berhad menyumbangkan 1,500 keping sungkup muka. Sumbangan-sumbangan tersebut diterima oleh Pangeran Hajah Saadiah binti Pangeran Muda Haji Hashim, Pengarah Teknologi Penjagaan Kesihatan Kementerian Kesihatan. Kementerian Kewangan dan Ekonomi ingin memaklumkan mengenai penutupan sementara dan pemendekan waktu beroperasi bagi beberapa buah kaunter perkhidmatan di jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di dalam Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Akan bermula esok sehingga ke satu tarikh yang dimaklumkan kemudian. Penutupan sementara beberapa perkhidmatan adalah bagi kaunter-kaunter perkhidmatan seperti Jabatan Perbendaraan tidak termasuk kaunter pengeluaran dan penjualan beras di Sorong Negara Gadong dan kaunter perkhidmatan bahagian pembayaran. Jabatan Kastam dan Eksais Diraja tidak termasuk kaunter di pejabat-pejabat pos, bahagian pendaftaran syarikat dan nama-nama perniagaan ROCBN, bahagian hasil dan bahagian industri dan ekosistem. Manakala kaunter-kaunter perkhidmatan, jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di Kementerian Kewangan dan Ekonomi yang dipendekkan waktu operasinya. Mulai pukul 8 pagi sehingga 2 petang adalah seperti berikut. Kaunter perkhidmatan bahagian pembayaran, pengutip cek dan pembayaran pencen di Jabatan Perbendaraan, kaunter di Jabatan Kastam dan Eksais Diraja berhubung dengan pusat pemprosesan mel atau pejabat-pejabat pos di Seria, Mumong, Tutong dan Muara, kaunter kewangan Jabatan Hal Ehwal Korporat di Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, kaunter perkhidmatan bengkel dan pembayaran di Unit Sukatan dan Timbangan Pusat Standard Kebangsaan. Selain daripada membuat permohonan dan pembayaran secara dalam talian ataupun online melalui sistem-sistem yang berkenaan, perkhidmatan melalui Dropbox juga akan disediakan yang mana akan diletakkan di jabatan dan bahagian berkenaan bagi membolehkan orang ramai menghadapkan borang atau dokumen permohonan untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang dipohonkan. Bagi sebarang permohonan atau aduan dan pertanyaan bolehlah dibuat melalui panggilan telefon dan aplikasi WhatsApp ke talian-talian seperti berikut.
Di saat negara masih mengalami hambatan pandemik COVID-19 ini, pelbagai usaha masih diterapkan oleh pihak kerajaan bagi memupuk kesedaran orang ramai akan betapa pentingnya larangan terhadap sebarang aktiviti perhimpunan serta penjarakan sosial. Arahan yang dikeluarkan perlu dipatuhi dan diikuti secara tertib bagi membantu kerajaan menanganinya dengan lebih efektif dan berkesan. Saranan dan nasihat pihak kerajaan juga amat penting bagi memastikan rantai penularan wabak itu ditamatkan dan terputus dari lebih jauh merebak dalam kalangan orang ramai. Bagaimanapun, terdapat segelintir orang ramai yang masih memandang ringan dan remeh akan larangan-larangan kerajaan terhadap situasi yang dihadapi negara pada masa ini. Maklumat terkini yang diperolehi ialah berkenaan beberapa gambar yang tular di media sosial mempamerkan gambar lokasi suatu tempat taman rekreasi dan menjadi tumpuan orang ramai bagi mengadakan aktiviti perkumpulan dan riadah. Ini merupakan sikap yang tidak bertanggungjawab sekaligus mencerminkan sikap ketidakpedulian terhadap usaha-usaha pihak kerajaan dalam mengekang wabak COVID-19. Pasukan Polis Diraja Brunei dalam siaran medianya mengingatkan orang ramai sesiapa yang didapati melanggar undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Jika sabit kesalahan, boleh didenda sehingga RM10,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan pertama, manakala kesalahan kedua atau seterusnya jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara selama tempoh tidak lebih 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Berikutan dengan peniadaan gerai Ramadan di bawah kawalan Jabatan-Jabatan Bandaran, Jabatan-Jabatan Daerah dan Jabatan Belia dan Sukan bagi membendung penularan COVID-19 di negara ini, satu inisiatif bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang terkesan dengan menyediakan satu virtual market platform atau platform pasar maya community for Brunei. Inisiatif tersebut dikendalikan oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Darussalam Enterprise DARE dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Community for Brunei melalui laman sesawang www.communityforbrunei.com disokong oleh BIBD dan juga diinspirasi dan diurus oleh anak-anak tempatan iaitu The Collective, Think Access, Alicia Noon dan beberapa pihak lain yang mempunyai objektif yang sama khususnya untuk membantu PMKS. Objektif Community for Brunei adalah untuk menyediakan platform yang dapat mengumpulkan dan menyatukan komuniti Brunei bagi membantu PMKS menjual barangan mereka di dalam virtual market serta bagi orang awam untuk membeli secara virtual dan membuat pembayaran secara digital dengan menggunakan kad debit atau kredit. Platform tersebut mengandungi dua projek iaitu Community for COVID dan Community for Ramadan. Community for COVID yang dilancarkan pada 17 April lalu bertujuan memaklumkan mengenai keperluan frontliners yang telah dikenal pasti seperti makanan dan minuman dan keperluan-keperluan lain. Keperluan-keperluan tersebut dikongsikan menerusi laman sesawang Community for Brunei bagi membolehkan orang awam memilih keperluan yang ingin disumbangkan dan dihantar kepada semua frontliners bagi COVID-19 dengan mengikut masa yang dipersetujui. Selain dari vendors yang terdiri daripada perusahaan kecil, pengusaha seperti runners dan syarikat penghantaran juga dapat mengembangkan perusahaan mereka ketika berhadapan dengan waktu yang mencabar ini. Sementara projek Community for Ramadan yang juga di bawah laman sesawang www.communityforbrunei.com akan dilancarkan pada 1 Ramadan ini. Ia memberikan peluang kepada orang awam untuk dapat merasakan suasana gerai Ramadan secara dalam talian. Manakala onboarding atau kemasukan para pengusaha kecil, mikro, kecil dan sederhana kini telah dibukakan.
Melalui inisiatif Community for Brunei, para PMKS dihasrat dapat mengambil manfaat daripada platform berkenaan dengan memberi kemudahan kepada orang ramai untuk memilih dan membeli juadah bagi berbuka puasa dan dihantar ke rumah atau tempat masing-masing. Pada masa yang sama, penyediaan platform tersebut adalah bagi mematuhi segala peraturan serta nasihat Kementerian Kesihatan yang menyarankan penjarakan fizikal dan sosial. Kempen kebersihan premis pasar, gerai dan tamu di seluruh negara dilaksanakan bagi meningkatkan langkah-langkah membantras penularan wabak COVID-19 di negara ini dengan berpandukan kepada nasihat Kementerian Kesihatan. Petang tadi, kempen seumpamanya diadakan di Kompleks Tamu Kianggih di Ibu Negara. Kempen diketuai oleh Awang Marshidi bin Haji Omar, Ketua Pengurusan Kompleks Tamu Kianggih dan Letak Kereta. Ia merupakan langkah tambahan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi meningkatkan keselamatan dan kesihatan orang ramai, terutama para peniaga di semua pasar dan tamu di negara ini. Kempen kebersihan melibatkan semua pasar, gerai dan tamu di bawah kawalan Jabatan-Jabatan Daerah dan Jabatan-Jabatan Bandaran. Kempen melibatkan Jabatan Bomba dan Penyelamat, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Jabatan Kerja Raya serta para sukarelawan. Program Harapan dan Anak Harapan Kementerian Pendidikan iaitu pembekalan permakanan ke sekolah-sekolah sewaktu sesi pembelajaran secara dalam talian diteruskan hari ini di daerah Temburong. 5 buah sekolah telah terpilih menerima bekalan makanan di bawah skim sarapan tenusu dan skim sarapan pagi di daerah Temburong, antaranya Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar dan Sekolah Rendah Puni. Telah mengambil inisiatif untuk melanjutkannya ke semasa pembelajaran dari rumah ni, yang mana tapau-tapau ini diberikan semasa diorang mengambil kerja rumah, iaitu setiap hari Isnin. Jenis-jenis yang tapau yang diberikan adalah seperti minuman kotak dan juga cracker, dan manakala ada terdapat sebuah sekolah rendah diberikan hanya minuman tenusu sahaja. Ianya adalah untuk memberikan pelajar-pelajar ini sarapan pagi tu. Jadi nyorang untuk memberikan penuntutan ini supaya bersemangat, berisi parutnya orang, diberikan makanan-makanan yang ada penuh dengan nutrisi. Program Harapan dan Anak Harapan Kementerian Pendidikan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2018 sebagai keprihatinan Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam terhadap kebajikan setiap pelajar di negara ini. Alhamdulillah, dengan adanya sarapan pagi ini, pihak sekolah berharap kepada pelajar-pelajar agar mereka akan dapat menjalankan pembelajaran mereka di rumah masing-masing dengan lebih aktif, dengan mengambil sarapan pagi inilah. Diharap pelajar-pelajar akan lebih rajin lagi dan lebih rajin dan dapat bersedia awal apabila mereka membuat pembelajaran online mereka di rumah masing-masing. Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan menjatuhi hukuman penjara 8 bulan ke atas seorang lelaki dan seorang perempuan kerana didapati bersalah di bawah Seksyen 380 curi di dalam bangunan dan Seksyen 426 rosak barang Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Menurut Pegawai Penyiasat Jenayah dan Lalu Lintas Balai Polis Muara, kes curi tersebut berlaku di sebuah kedai dobi layan sendiri di Kampung Serasa dan telah menyebabkan kerosakan harta benda. 2 kerosakan mesin kerusi urut di dalam sebuah kedai dobi layan sendiri kawasan Kampung Serasa telah dilaporkan ke Balai Polis Muara, Pasukan Polis Diraja Brunei pada 13 Februari 2020.
Hasil pemeriksaan menerusi rakaman kamera litar tertutup CCTV di dalam kedai tersebut mendapati seorang lelaki telah menyungkit tempat penyimpanan wang mesin kerusi urut menggunakan benda tajam dipercayai gunting besi kecil dan menyerahkan wang diperolehi kepada seorang perempuan yang bersamanya di tempat kejadian. Sementara itu, hasil wang yang diperolehi sebanyak RM17 digunakan untuk membeli barang makanan dan izikat. Siasatan lanjut dijalankan hingga membawa penahanan terhadap 2 orang suspek yang tidak mempunyai pekerjaan bernama Muhammad Samrin bin Jumat berumur 32 tahun dan Nur Sidawati binti Muhammad Tudin berumur 49 tahun. Hasil daripada perbicaraan, pihak mahkamah menjatuhkan hukuman kepada kedua-dua tertuduh dengan hukuman pemenjaraan selama 8 bulan bermula pada tarikh 20 April 2020.